kasih kerana terus setia bersama kami. Dan kita sebenarnya belum penghujung lagi. Belum lagi. Sebab tadi saya dah kata, okey, hari ini menarik. Kita nak cerita tentang boykot tanpa ilmu. Ya, betul. Di mana kita bersama dengan seorang yang lebih arif yang untuk kongsi dengan kita. Iaitu tentang topik ini kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Khalif Muhammad A. Haris. Iaitu pensyarah RZS KSS UTN. Terima kasih banyak-banyak sudi datang. Jadi saya dengan Afad ni, sebab kita tahu kan macam kita tengok semenjak 7 Oktober yang berlaku kira penindasan yang berterusan dilakukan oleh Israel terhadap Palestin, dan kita tengok satu dunia sebenarnya berbangun untuk memboikot. Itu tanda mereka menentang kezaliman. Tapi dalam masa yang sama juga kita ada pelbagai pendapat tentang tahap mana patut kita boikot, apa yang harus diboikot. Jadi mungkin Dr. Haris boleh kongsi dengan kami pandangan tentang ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang boikot ni kita lihat hampir setiap tahun. Umat Islam memboikot produk-produk Israel. Cuma kadang-kadang dia sifatnya bermusim. Ada masanya semangat untuk boikot, ada masanya turun boikot itu. Jadi untuk memastikan boikot ini terus berterusan supaya umat Islam terus menentang kezaliman, dia perlu ada ilmu dan etika dalam boikot supaya kesedaran itu meluas dan dia bukan mengikut emosi yang ada masanya naik, ada masanya turun. Jadi kalau berdasarkan kepada ilmu dan etika itu, semua orang ada kesedaran itu dan dia akan berterusan selama-lamanya. Kita tahu bahawa kekejaman Israel kepada rakyat Palestin ini dah 70 tahun. Kita boleh bayangkan dalam masa 70 tahun ini ada penjara yang terbesar di dunia dalam sejarah manusia, dan berapa ramai orang dah terbunuh. Pada malam semalam pun dah lebih 16,000 orang terbunuh akibat daripada penindasan dan pengoboman yang tidak berperi kemanusiaan. Maka boikot ini suatu tanggungjawab moral umat Islam paling kurang yang perlu ada dalam diri umat Islam adalah boikot. Kerana itulah yang terdaya pada masa ini. Jadi kesedaran itu mestilah meluas. Semua orang Islam mesti memboikot, tetapi dia perlu dilakukan dengan betul-betul dengan berhikmah, berhemah dan bijaksana, supaya kita tidak menzalimi pihak-pihak yang tidak sepatutnya tidak terkena dengan boikot ni. Baik. Jadi mungkin yalah, anda kata kalau kita memboikot ni, dalam masa sama juga kita nak melihat tentang faktor ekonomi juga. Dan mungkinlah anda kata kalau kita boikot ni mungkin mengganggu sedikitlah, mungkin memberi kesan kepada ekonomi negara, Doktor. Ya, sebab itu saya tekankan boikot dalam semua perkara lah, bukan sahaja boikot. Kita perlu ada ilmu dan etika, perlu ada adabnya, kerana kita ada agama kita yang mengatur kehidupan kita, dan kita tidak mahu kita menentang kezaliman tu dalam masa yang sama kita juga melakukan kezaliman. Kita nak menghapuskan kemudaratan, tapi kita mengenakan mudarat kepada orang lain pula. Jadi itu yang ditegah dalam syariah Islam. Islam ini sangat tegas menentang kezaliman, dan prinsip keadilan itu sentiasa perlu dijaga. Jadi oleh kerana itu, apalagi kalau dalam perkara-perkara yang ada syubhah, kita perlu jauhi. Kalau yang haram itu jelas. Dan dalam isu boikot ni dia menyentuh soal moral, sebab dia kezaliman kita tentang, itu tanggungjawab moral kita menentang kezaliman, dan itu juga satu kewajiban umat Islam. Maka umat Islam perlu memboikot, tetapi dalam masa yang sama batas-batas syariah itu perlu dijaga. Jadi contohnya lah, kalau kita lihat ada syarikat itu, dia ada dua kategori. Syarikat yang memang berasal daripada Israel ataupun sekutu-sekutu Israel. Itu memang jelas hukumnya kita mesti boikot. Kemudian ada syarikat yang bukan milik Israel tetapi dia bersekongkol. Dia menyokong, jelas sokongannya kepada Israel. Itu kejelasan ini penting. Jangan sangkaan, jangan khabar angin. Mesti ada ilmu di situ. Maka itu pun jelas. Kita perlu supaya dengan boikot itu mereka akan kemudian mempertimbangkan sama ada mereka akan terus menyokong Israel ataupun tidak. Dan umat Islam ini ada lebih 2 bilion. Ada lebih 2 bilion, ada dalam hampir 30%. Mesti ada kesan ekonomi kepada orang-orang yang mendukung Israel ini. Kemudian yang kategori ketiga yang tidak boleh kita boikot,
mungkin jenama asing, tetapi dia tidak menyokong. Tidak ada kabar ataupun berita yang disahkan yang bahawa mereka itu secara langsung ataupun tidak langsung menyokong. Maka itu kita tak boleh. Itu di luar, apalagi di dalam. Di dalam negara contohnya ada syarikat-syarikat yang dimiliki oleh rakyat tempatan. Majoritinya pemegang sahamnya adalah orang Islam. Dan pekerjanya juga orang Islam dah berpuluh tahun dan membayar zakat pula puluhan tahun. Dan umat Islam mendapat manfaat daripada itu. Jadi kalau kita boikot ini, maka yang menanggung mudarat dan kerugian itu orang Islam sendiri, negara sendiri, masyarakat itu sendiri. Maka kita memboikot mereka sama juga mendatangkan kemudaratan kepada umat Islam, sedangkan musuh sendiri tidak mendapat apa-apa mudarat kesan daripada boikot itu. Baik, maksudnya pertimbangan tu penting untuk kita menegakkan keadilan dalam kita memboikot. Dalam kita menentang kezaliman, kita juga tidak boleh melakukan kezaliman. Kita mengikut garis etika Islam. Jadi mungkin Doktor ada apa-apa nasihat untuk diberikan kepada semua penonton Malaysia hari ini tentang isu boikot ini? Ya. Jadi dalam boikot ni kita tak boleh ikut emosi, kita tak boleh mengikut kabar berita angin sangkaan, dia mesti kita mengikut landasan yang betul, ilmu, kebenaran dan juga etika mesti kita jaga, batas-batas syariah kita kena jaga supaya dalam kita menentang boikot itu kita dapat juga sokongan. Mungkin ada orang di luar sana yang tidak simpati kepada rakyat Palestin, tapi sebab kita melakukan boikot itu dengan berhikmah, maka mereka menyokong perjuangan umat Islam. Itu yang sesungguhnya sokongan itu yang kita perlukan supaya dunia itu sendiri menentang kekejaman Israel. Dan sebenarnya kalau kita lihat pun Doktor, memang kita nampak bukan sahaja Muslim, tapi sebenarnya mereka berada di luar negara lebih tertarik kepada agama Islam, tengok etika kita. Betul. Itulah dia, kalau kita nak boikot ni pun kena ada ilmu juga kan. Okey, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Khalif Muhammad Haris, pensyarah RZS KSIS UTM, yang datang pergi bercakap tentang boikot perlu ada ilmu. Betul.